Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa kita untuk kita menyambung kuliah kita walaupun kita adakan secara online kerana kita masih lagi di bawah musim PKP ni, dan mudah-mudahan akan disegera ditamatkan dapat kita mengimarahkan surau kita insya-Allah. Dan sebelum malam ni insya-Allah kita akan sambung kuliah akidah kita, kitab terjemahan Kifayatul Awam. Dan sebelum saya mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. InsyaAllah muka surat 21 seperti mana yang dah saya hantarlah snap muka surat tersebut kepada pihak surau. Tajuk kita malam ini perbezaan bentuk khilaf pada muqallid dan mu'tazilah. Mengenai hukum kafir yang diberikan oleh sebagian ulama tersebut terhadap orang-orang yang bertaklid dalam hal akidah yang 50 itu, maka ertinya ialah tidak selamat di akhirat. Artinya tidak selamat di akhirat. Mana yang kita bahas pada pertemuan yang lepas iaitu ada khilaf di kalangan ulama. Maksud, adakah seseorang itu cukup dia beriktikad secara mantap 100% diyakini dengan apa yang diberikanlah, tetapi tidak mengetahui dalil. Maksud dalil di sini dalil secara akli. Maksud diri dia sendiri tu, akal dia sendiri tidak mempunyai hujah ataupun dalil yang kuat untuk mempertahankan akidah dia. Maka apa hukum orang tersebut? Maka ada beberapa pendapat di sini. Di antara pendapat-pendapatnya di kalangan ulama mengatakan bahawa sesungguhnya tidak sah imannya. Imannya tidak sah kerana dia tidak mempunyai atau tidak mengetahui dalil secara akal. Maksudnya diri dia sendiri. Akal tu kan berada dalam diri kita. Jadi akal kita kalau sudah berpegang kepada sesuatu tidak akan goyang, tidak akan berganjak dengan pendirian kita, dan kita mempunyai dalil atau hujah untuk mempertahankan akidah kita atau perkara yang kita pegang. Jadi sekarang ni orang tu tidak mempunyai dalil. Dia tidak tahu dalil tetapi akidah dia memang mantap. Maksudnya dia memang teguh akidah dia. Dia memang yakin 100% tetapi dia tidak tahu dalil. Maka sebahagian ulama seperti Imam Ibn Arabi, Imam Sanusi dalam salah kebanyakan pendapat dia lah mengatakan tidak sah imannya. Ataupun di sini dia kata maksudnya tidak selamat di akhirat. Walaupun seperti mana yang telah diberitahu, pendapat yang muktamad
yang rajih, yang benar mengatakan bahawa sah iman dia, tetapi dia berdosa kerana tidak mempelajari dalil-dalil. Jadi itu pendapat yang muktamad, walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak berdosa, iman dia sah dan tidak berdosa. Tetapi pendapat yang muktamad mengatakan iman dia sah tapi dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan mempelajari akidah. Jadi di sini apa maksud? Apa maksud di sini? Dia kata bertaklid, iaitu hanya mengetahui akidah tanpa mengetahui dalil, tidak bermaksud tidak akan selamat di akhirat. Maka tidak bererti bahawa mereka itu tidak dipergauli sebagaimana pergaulan terhadap orang-orang Muslim di dunia, kerana tidak ada pendapat yang mengatakan bahawa mereka digauli sebagaimana pergaulan terhadap orang kafir di dunia. Jadi ada pun pendapat yang mengatakan mereka itu kafir, maksudnya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mereka masih lagi dilayani, dianggap sebagai orang beriman, tetapi di akhirat mungkin mereka akan dianggap kafir. Maka letak perbezaan atau kafir jika dinisbahkan kepada akhirat. Adapun jika dinisbahkan kepada dunia, maka secara sepakat dikatakan bahawa atas mereka berlaku hukum-hukum iman sebagaimana telah dinyatakan oleh Syekh Al-Yusi. Maknanya bukanlah kita nak mengkafirkan orang itu di dunia, bukan kita lah, maksudnya ulama yang berpendapat mengatakan tidak mengetahui dalil itu tidak sah imannya, kafir. Tapi bukan kafir di dunia, tapi kafir di akhirat. Macam mana boleh kafir tak kafir di dunia, kafir di akhirat? Maksudnya di dunia dia dianggap sebagai orang beriman, tetapi di akhirat nanti iman dia mungkin tidak sah. Iman dia mungkin tidak sah di akhirat. Di dunia kita tak boleh lah anggap dia kafir. Tidak boleh kita menganggap dia sebagai orang kafir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun itu pendapat-pendapat yang bukan muktamad lah. Pendapat itu bukan muktamad. Tapi maksudnya kita janganlah menganggap bahawa ulama itu bila menghukumi kafir, orang yang tak tahu dalil tentang akidah, berarti dia menganggap orang itu kafir di dunia. Tak, di dunia dia dianggap orang beriman, dilayan seperti orang beriman lah. Dia mati, dimandikan, dikapankan, disemayangkan, ditanam di kubur orang Islam, boleh kahwin dengan keluarga Islam, boleh dapat harta waris, hukum Islam. Tapi di akhirat kemungkinan dia tidak sah iman dia di akhirat. Dan sebahagian muhakkikin telah mengutip dari Yahya As-Sawi bahawa perbezaan pendapat yang ada pada muqallid ini lain dengan perbezaan pendapat yang ada pada Mu'tazilah, kerana perbezaan pendapat yang ada pada Mu'tazilah adalah apakah mereka itu kafir atau orang-orang mukmin yang derhaka jika dihubungkan dengan keadaan di dunia, yakni apakah berlaku atas mereka itu hukum-hukum orang kafir di dunia ini ataukah hukum-hukum orang mukmin. Adapun keadaan mereka di akhirat tidak ada perbezaan pendapat bahawa mereka akan kekal di dalam neraka. Maka di kalangan Mu'tazilah pun mengatakan bahawa mereka itu kafirlah di akhirat, tetapi di dunia ini adakah mereka itu dianggap kafir atau tidak? Maka di kalangan Mu'tazilah mereka khilaf. Di kalangan Mu'tazilah mereka khilaf. Jadi kita tak perlulah ambil pendapat Mu'tazilah kerana jelas itu bukan mazhab kita lah. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Zaman dulu bila ada Mu'tazilah, begitulah mereka menganggap kafir. Dan ada sebahagiannya menganggap kafir pun tidak, iman pun tidak. Tengah-tengah, manzilatun baina manzilatain. Ini hanya cerita je lah, zaman sekarang tak ada kot Mu'tazilah dah. Tambahan mengenai Ibnul Arabi dan Imam Sanusi yang sebagaimana dikatakan oleh Musannaf. Musannaf ni pengarang kitab ni.
Mengikuti juga pendapat perihal tidak cukupnya taklid dan bahawa muqallid itu kafir, maka ibarat Ibnu Arabi tentang yang demikian itu jelas sekali. Dan beliau menyatakannya sebagai berikut. Ini petikan daripada kata-kata Imam Ibnu Arabi. Ibnul Arabi. Wala yasihu an yuqala subhanahu wa ta'ala ya'lamu bit-taqlid. Tidak benar, tidak sah, tidak benar untuk dikatakan Allah Ta'ala itu diketahui dengan cara taklid. Kama qalat jama'atun minal mubtadi'ah, seperti mana yang dikatakan oleh sebahagian daripada kumpulan ahli bid'ah. Li'annahu laisa qaulun wahidun minal muqallidin aula bil itba'. Kerana sesungguhnya tidaklah satu pendapat daripada muqallid aula bil itba', lebih utama untuk diikuti daripada pendapat yang lainnya. Ma'a kauni aqwalihim mutadadatan, bersamaan dengan pendapat-pendapat mereka itu saling berlawanan, wa mukhtalifatan, dan bercanggah. Di situ bukan muqallidin, muqallidun minal daripada yang diikuti. Maksudnya Ibn Arabi tidak benar orang yang mengatakan boleh taklid dalam akidah, kerana kalaulah benar boleh taklid dalam akidah, siapa yang sepatutnya kita taklid? Siapa yang sepatutnya kita taklid? Kerana di kalangan ulama ada khilaf, ada khilaf, ada yang katakan begitu, ada yang kata begini. Kalau seseorang itu kata taklid itu sah iman dia, siapa yang kita taklid itu yang dikatakan sah? Adakah semua orang yang mentaklid semua orang itu sah? Mazhab A kata begini, dia ikut, ada orang taklid mazhab A. Mazhab B kata begini, kemudian ada orang lain pula ikut mazhab B. Mazhab C kata begini, ada orang lain pula ikut mazhab C. So siapa yang betul sebenarnya? Kalau muqallid iman dia sah, maka siapa yang dia muqallid dengan siapa yang iman dia itu sah? Jadi di sini adalah jawapan-jawapan yang diberikan oleh para ulama terhadap dakwaan Imam Ibn Arabi ini, mengatakan bahawa ya kami taklid Quran dan hadis lah. Ada yang jawab mereka taklid kepada Quran dan hadis, maksudnya mereka mengikut apa yang dikatakan oleh Quran dan hadis. Maka dijawab lagi, kalau kamu kata kamu ikut Quran dan hadis, bila Quran hadis kata Ar-Rahmanu ala arsistawa, adakah kamu berpercaya atau beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu berada di atas aras, duduk di atas aras? Bila Al-Quran kata Yadullah fawqa aydihim, adakah kamu faham bahawa Allah tu ada tangan yang berupa anggota? Sedangkan para ulama khilaf. Mungkin dalam sebahagian perkara itu sepakat seperti Allah itu satu. Itu memanglah kalau sesiapa pun dia taklid, dia mengatakan Allah itu satu. Dia tidak tahu dalil tetapi dia tahu Al-Quran mengatakan Allah itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Taklid. Dia tak tahu dalil tapi dia ikut je Allah itu satu. Kemudian Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua ayat-ayat Quran yang jelas. Semua ayat-ayat Quran yang jelas itu dia ikut, tak ada masalah. Tetapi kalau pergi kepada ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas, yang mutasyabihat, maka dia nak ikut siapa? Dia nak ikut siapa? Kalaulah dia kata, kalaulah orang yang bertaklid itu sah iman dia, maknanya dia ikut siapa saja, semuanya sah. Maka di situ perlu ditentukan siapakah yang sebenarnya yang benar dalam masalah perselisihan dalam akidah. Sebab tu dikatakan di kalangan para ulama ada khilaf di situ. Jadi kalau muqallid itu sah iman dia, maknanya siapa saja yang dia ikut sahlah iman dia. Ikut Mujassimah sah iman dia. Ikut Mu'tazilah sah iman dia. Ikut Khawarij sah iman dia. Siapa saja dia ikut sah sebab dia muqallid. Tak boleh. Maka dia mesti kena mengikut orang yang betul-betul benar di dalam akidah.
siapa dia. Maka untuk mengetahui siapa yang benar, maka di situ tidak ada jalan melainkan membuktikannya dengan dalil. Membuktikannya dengan dalil. Maka siapa yang boleh memberi dalil yang paling benar, maka itulah dia akidah yang sah. Sebab tak mungkin akidah itu tidak ada dalil yang benar. Pasti yang paling benar itu yang paling kuat dalilnya, yang paling jelas dalilnya. Jadi di situ sebab itulah perlukan dalil. Apa dalil yang kamu mengatakan Allah Ta'ala tu duduk atas arasy? Dia kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Adakah itu betul-betul dalil yang menunjukkan Allah duduk atas arasy? Habis tu ayat Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, itu bukan dalil yang menunjukkan Allah bersama kita. Jadi maknanya apabila seseorang itu dia kata dia ikut Al-Quran, dia takkan boleh ikut Al-Quran, dia akan jadi pening. Sekejap Al-Quran kata Allah di langit, sekejap Al-Quran kata Allah di bumi. Jadi mana satu yang betul? Maka pasti dia kena ikut ulama. Dia mesti kena ikut ulama yang memahami ayat Al-Quran tersebut. So ulama mana yang dia nak ikut? Ulama mana yang dia ikut? Kalau iman muqallid itu sah, maknanya siapa saja dia ikut sah iman dia. Dia ikut Mu'tazilah pun sah, dia ikut Mujassimah pun sah, dia ikut Khawarij pun sah, dia ikut Asy'ariyah pun sah, dia ikut semua sah. Siapa, maknanya tak ada beza je lah antara mazhab. Sebab tu perlu ada dalil. Jadi contohnya Ahli Sunnah wal Jamaah ada dalil-dalil yang jelas mengenai Allah begitu dan begini, Allah bersifat begitu dan begini dengan dalil yang kukuh. Maka jika dia ikut mazhab tersebut dan mengetahui bahawa yang dia ikut tu benar, sebab apa? Jelas dalil mereka, maka selamatlah dia. Selamatlah akidah dia. Faham? Tapi kalau dia contohnya dia ikut Wahabi, dia ikut Mujassimah, dia ikut Ibn Taymiyah dan dia yakin dengan dalil Ibn Taymiyah lalu Wahabi, ikutlah. Maka nanti kalaulah di akhirat nanti mereka salah, maka dia kena. Tapi kalau dia betul, maka dia selamatlah. Tengoklah. Sebab tu kita di sini kita tahu apa dalil-dalil Asy'ariyah mengatakan demikian. Maka kita sini ialah kena fikirkan. Masing-masing ada dalil. Maka kita belajar, kita tengok mana yang paling betul hujah dia. Itu nasib-nasib lah. Itu dia panggil fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Maksudnya kita diuji. Kita ni memang diuji untuk memilih akidah mana satu yang paling benar. Tapi tak adalah sampai tahap orang tu jadi kafir. Boleh jadilah kalau terlalu melampau, dia ikut akidah Ayah Pin misalnya, dia ikut akidah Syiah yang melampau, itu boleh jadi kafir, silap-silap. Tetapi masalahnya di sini yang akidah yang kita nak yang ahli sunnah. Ahli sunnah betul. Tapi kalau bukan ahli sunnah pun, misalnya dia terkeluar daripada sunnah tapi tak sampai tahap kafir, paling-paling pun dia kena seksa dalam neraka, lepas tu selamatlah. Tapi kita tak nak lah kan, kena seksa neraka pun kita tak nak. Jadi kita nak biar betul-betul akidah kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang selamat, yang takkan masuk neraka disebabkan akidah kita salah. Sebab Nabi dah kata kan, kulluhum finnar illa firqatan wahidah, semuanya akan masuk neraka walaupun kecuali satu. Maksudnya masuk neraka di situ tidaklah selama-lamanya. Masuk neraka kerana tersalah, kerana berdosa, tapi akhirnya akan dikeluarkan juga, akan masuk syurga. Tetapi kalau memang akidah tu sampai tahap terkeluar pada Islam, itu takkan keluar dah lah, duduk neraka selama-lamanya lah. Maka di situ kita perlu belajar dalil. Apa dalil-dalil yang diberikan oleh mazhab-mazhab itu untuk menjelaskan akidah. Kalau yang sepakat tak ada masalah, itu akidah Islam. Allah satu, akidah Islam, semua orang sepakat Allah satu, tak ada khilaf. Tak tahulah kalau ada dia kata Allah dua tapi masih Islam. Tak ada. Siapa kata Allah tu dua tapi masih Islam? Tak. Kalau dia kata Allah dua, dia bukan Islam dah. Ini Allah satu, sama-sama satu, tapi dia kata Allah duduk atas langit, duduk atas arasy. Yang ni pula kata tak, Allah Ta'ala tak bertempat, tak duduk atas arasy, tak duduk kat langit. Siapa yang betul? Apa dalil yang kamu kata Allah duduk atas langit? Apa dalil kamu kata Allah tak bertempat? Masing-masing keluarkan dalil. Jadi kita tengoklah, kita rasa dalil mana yang paling kuat. Jadi kalau kita ikut Asy'ariyah, nanti di akhirat kita tanggunglah bersama Asy'ariyah. Kalau kita ikut Wahabi, kita akan ikutlah Wahabi di akhirat nanti. Kalau Allah kata siapa yang betul, dia selamatlah. Siapa yang tak betul, masuklah neraka. Pandai-pandailah buat pilihan. Kalau saya salah, misalnya
yang mazhab Asy'ariyah salah, maka seluruh ulama Asy'ariyah dengan ribuan pengikut dia akan masuk neraka. Nauzubillah. Tapi kalau kita betul, kita selamat. Yang mana yang menyalahi, dia akan masuk neraka. Sama macam orang tak semayang lah. Orang semayang dan tak semayang. Tapi maknanya tak adalah dia tak semayang, dia masuk neraka selama-lamanya. Dia masuk neraka, nanti dikeluarkan semula, masuk syurga juga. Kerana berdosa. Jadi akidah yang salah itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak sampai kafir. Kecuali kalau contohnya semayang, dia bukan tak semayang, dia menentang semayang, menentang kewajipan semayang, itu terkeluar dari Islam, memang neraka selama-lamanya. Sama juga bab akidah ahli sunnah. Di sini kita cerita akidah ahli sunnah. Kalau akidah Islam, insya-Allah semua orang selamat. Ini akidah ahli sunnah. Kita selamat juga, tak mau masuk neraka. Jangan ingatkan dalam tak semayang saja masuk neraka, akidah salah pun masuk neraka. Islam tapi salah akidah, masuk neraka juga. Kemudian Islam tapi tak semayang, masuk neraka juga. Tapi kalau dia akidah dia sampai kata Allah dua, dia syirik, lepas tu dia bukan tak semayang, dia mengingkari kewajipan semayang, itu terkeluar dari Islam, neraka selama-lamanya. Adapun Imam Sanusi rahimahullah, beliau mengutarakannya dalam kitab Syarhul Kubra dan menisbahkannya kepada jumhur ulama. Sampai-sampai beliau mengutip satu hikayah perihal tentang ijma'nya ulama atas pendapat tersebut. Dan Imam Sanusi rahimahullah juga mengutarakan dalam Syarah Sughra, dan beliau mengutip dari ibarat Ibnu Arabi, serta beliau memandang bagus terhadap ibarat tersebut. Mengenai Ibnu Arabi, maka dia sebenarnya adalah Imam Abu Bakar Al-Faqih, bukan Muhyiddin Ibnu Arabi yang sang tokoh sufi. Ibnu Arabi ni ada dua, satu Ibnul Arabi, satu Ibnu Arabi. Yang dimaksudkan di sini Ibnul Arabi, ulama mujtahid mazhab Maliki yang merupakan faqih mazhab Maliki. Nama dia Abu Bakar Al-Faqih, bukan seorang lagi iaitu Muhyiddin Abu Bakar, Muhyiddin Ibnu Arabi As-Sufi, yang mengarang kitab Futuhat Makkiyah, yang mengarang kitab Fususul Hikam, Tajalliyat dan sebagainya, yang ada kontroversi juga tu. Sebagian kata dia kafir, sebagian kata dia wali. Itu Ibnu Arabi lain. Yang dimaksudkan Ibnu Arabi di sini mujtahid, salah seorang mujtahid mazhab Maliki, guru yang ke-6. Dia anak murid Imam Ghazali. Dia ada karang kitab dia banyaklah, yang masyhur antaranya Syarah Tirmizi iaitu Aridatul Ahwazi. Begitu ada tafsir-tafsir ayat hukum Quran iaitu Ahkamul Quran. Dan Syarah Asmaul Husna dan lain-lain lagi lah. Ini Ibnu Arabi lain. Yang dimaksudkan di sini Ibnu Arabi yang Maliki itu. Jadi Imam Sanusi dia memang banyaklah dalam Sughra, Kubra, syarah dia setuju pendapat Imam Ibn Arabi, mengatakan mukallid itu kafir di akhirat. Tetapi seperti mana yang dibahaskan Imam dalam kitab Syarah Muqaddimat, Imam Sanusi mengatakan bahawa iman dia sah. Jadi ada dua pendapat Imam Sanusi sebenarnya. Jadi ada ulama kata maksud dia itu di sisi mutakallimin ijma' kafir, tetapi di sisi ulama-ulama lain ijma' tidakkah kafir. Dua-dua ijma'. Cuma ijma' ni dia ada, tengoklah, kalau ijma' seluruh ulama lain, ijma' mutakallimin lain, ijma' fuqaha lain, ikut bidang masing-masing lah. Memang kalau mutakallimin kata siapa tak tahu dalil, mukallid kafir kebanyakan. Bahkan ijma' kata Imam Sanusi. Tapi kalau ikut ulama-ulama lain, maka tidak kafir. Mesah iman dia tapi berdosa. Bahkan ada yang mengatakan sama tak berdosa pun. Terdapat dua ulama ini terkadang dibezakan penyebutan namanya. Imam Abu Bakar Al-Faqih dikatakan dengan Ibnul Arabi dengan menggunakan alif lam. Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi sambung jadi Ibnul Arabi. Sedangkan Muhyiddin dikatakan dengan Ibnu Arabi tanpa menggunakan alif lam. Satu ada alif lam Al-Arabi, satu tak ada alif lam Arabi saja. Dua-dua Ibnu, cuma Ibnu lepas tu ada alif lam Ibnul Arabi. Yang ni tak ada alif lam Ibnu Arabi. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah Ibnul Arabi ada alif lam, iaitu faqih
Ulama Maliki. Dia yang mengatakan kafir kalau muqallid. Kalau Ibnu Arabi Sufi itu orang lain. Perkataan musannaf yang penyusun dengan akan tetapi diriwayatkan bahawa Sanusi mencabut pendapat yang demikian itu dan beliau berkata dengan kecukupan taklid merupakan satu istidrak, yakni menghilangkan kesamaran atas pernyataan sebelumnya bahawa Imam Sanusi rahimahullah teguh dengan pendapat tidak cukupnya taklid itu. Istidrak maksudnya susulan lah. Pendapat susulan. Biasalah. Mula-mula dia kata kafir, kalau siapa taklid kafir, siapa taklid kafir, last sekali dia tarik balik kata-kata dia. Dia bagi satu pendapat yang baru, pendapat susulan yang menyusul setelah pendapat dia yang sebelum itu. Dia kata tak kafir, cukup taklid tapi berdosa. Adanya riwayat sebagaimana dikatakan oleh musannaf itu dikuatkan oleh perkataan sebahagian muhakkikin di mana Imam Sanusi rahimahullah menjelaskan dalam sebahagian kitab-kitabnya perihal cukupnya taklid itu dan beliau membantah atas orang yang berkata dengan tiada cukupnya taklid. Dia lawan pula orang kata tak cukup taklid. Tapi dalam kitab yang lain dia kata memang tak boleh, kena tahu dalil tak cukup taklid. Jadi di sini dia kata beliau membantah atas orang yang berkata dengan tiada cukupnya taklid. Tak cukup taklid tu dibantah pula dah. Dan dalam perbicaraan Al-Yusi disebutkan bahawa masalah Imam Sanusi mencabut pendapatnya itu atau tidak terdapat dua kemungkinan. Yang demikian itu adalah kerana Imam Sanusi rahimahullah menisbahkan tiada cukupnya taklid itu dalam kitab Syarhul Kubra dan Sughra kepada jumhur ulama dan beliau pun menasabkan kecukupan taklid itu di dalam kitab Syarhul Muqaddimat juga kepada jumhur ulama. Al-Yusi menambahkan bahawa kemungkinan yang dimaksudkan oleh Imam Sanusi dengan jumhur ulama pada pertama adalah jumhur ulama mutakallimin, sedangkan pada yang kedua adalah jumhur ulama selain mutakallimin. Jadi mana satu ni Imam Sanusi kejap dalam kitab ni kata ijma' ulama kata tak cukup taklid, kena tahu dalil. Dalam kitab Syarah Muqaddimat pula kata cukup taklid, ijma' juga ulama. Macam mana ni bercanggah. Jadi kata Imam Yusi, Syekh Yusi ni dia membuat hasyiah ala Syarah Kubra Imam Sanusi. Hasyiah ni macam catatan kaki lah terhadap kitab Imam Sanusi. Dia kata mungkin maksud Imam Sanusi kata yang ijma' yang mengatakan tak cukup taklid itu ijma' mutakallimin, ataupun dalam syarah Muqaddimat dia kata ijma' ulama mengatakan cukup taklid itu ulama selain mutakallimin. Wallahu alam. Tapi apa pun kita janganlah jadikan akidah kita itu bahan khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau ada khilaf, lebih baik kita keluar daripada khilaf. Belajarlah dalil tentang akidah, tak susah mana pun, senang saja. Nanti kita akan jelaskan. Dah khatam 2-3 kali dah. Benda mudah, tak susah pun. Nanti akan sampai pada sifat 20, kita tengok satu persatu dalil akan diberikan. Mudah saja, dah khatam 2 kali, 3 kali dah kan. Dalil sebenarnya mudah. Cuma yang susah itu kalau kita nak ikut gaya-gaya mutakallimin. Gaya-gaya ulama menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Sebab pembahasan mengenai Allah, kita kenalah guna bahasa tinggi-tinggi. Biasanya kan kalau bahasa-bahasa di istana, bahasa-bahasa bercakap dengan raja, kena guna bahasa tinggi kerana raja itu dia mulia. Takkan kita nak cakap dengan raja macam pakai bahasa pasar kot, kan? Kurang hajar nama dia. Sebab tu ulama-ulama menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi dalam membahaskan tentang bab ketuhanan, bab akidah, dalil-dalil. Itu yang menyebabkan orang tak faham. Tapi kita tak suruh faham yang tu pun. Untuk orang awam, kita bagi mudah saja. Kita bagi sifat 20, dalil dia sekian.
Tai kucing menunjukkan ada kucing berak di situ. Mudah kan? Alam ini menunjukkan ada pencipta alam. Siapa pencipta alam? Iaitu Tuhan. Siapa Tuhan? Iaitu Allah. Itu saja. Kalau mencipta Tuhan, mestilah berkuasa, takkanlah lemah. Kalau mencipta alam, mentadbir alam, mestilah mengetahui, takkan bodoh kot, takkan jahil kot. Mestilah hidup, takkan mati. Mudah saja dalil-dalil dia. Yang susah tu kalau dihuraikan dengan gaya falsafah. Sebab apa? Akidah ini kan ada campur tangan akidah ahli falsafah. Dalam akidah Islam ini ada campur tangan ahli falsafah yang menyerang akidah Islam. Mereka ahli falsafah ini memang orang yang hebat, orang yang punya bahasa-bahasa yang tinggi, dan mereka menyerang akidah Islam dengan istilah-istilah yang tinggi. Akhirnya terpaksalah ulama-ulama Islam pun bangkit untuk melawan semula ahli falsafah dengan mempelajari falsafah, mengetahui istilah-istilah falsafah untuk melawan balik falsafah. Itu orang awam tak masuk campur. Orang awam belajar peringkat awam dia je lah. Ini kadang-kadang, tapi itulah sampai bila kita nak jadi orang awam kan? Sampai bila kita nak jadi orang awam? Jadi kadang-kadang saya buka juga pembahasan-pembahasan yang tinggi-tinggi supaya meningkatlah daripada awam kepada khusus. Jadi itu taklah wajib sangat, tetapi inilah pengajian akidah. Inilah pengajian akidah. Kalau kita tak meningkat sampai bila? Setakat tu je. Tak mahu selesai, tak payahlah kita nak bertahun-tahun belajar akidah, tak ada peningkatan. Mohon pandangan dalam bayang fakir benar doa Rabi'atul Adawiyah. Menyembahmu kerana takut kepada neraka, bakarlah aku dalam neraka. Sekiranya aku menyembahmu kerana mengharapkan syurga, campakkanlah aku dari syurga. Namun sekiranya aku menyembahmu semata-mata demimu, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu beri kepadaku. Namun sekiranya aku menyembahmu semata-mata demimu, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang beri kepadaku. Ini ada soalan. Ada soalan daripada Syekh Zainul Arifin Al-Sufi tentang doa Rabi'atul Adawiyah, salah seorang wali di kalangan wanita lah di zaman-zaman tabi'in dahulu. Jadi di sini sekejap saya habiskan satu perenggan, kemudian saya jawab. Saya habiskan perenggan sikit, nak habis dah. Perkataan musannif dengan akan tetapi kami tidak pernah melihat di dalam kitab-kitabnya, yakni Imam Sanusi rahimahullah, kecuali perkataan dengan tidak cukupnya taklid adalah tidak bererti menghapus riwayat terdahulu yang juga telah dikuatkan oleh sebahagian muhakkikin, kerana maksudnya adalah bahawa musannif tidak melihat perkataan Imam Sanusi rahimahullah dengan kecukupan taklid di dalam kitab-kitabnya yang sempat beliau telaah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahawa Imam Sanusi rahimahullah ta'ala menyatakan pendapatnya tersebut di dalam kitab-kitab yang tidak sempat ditelaah oleh beliau. Pengarang kitab Kifatul Awam ni kata, aku tak jumpa lah pendapat Imam Sanusi yang kata taklid itu cukup. Semua yang aku jumpa semua kata tak cukup taklid, kena tahu dalil, kalau tak kafir. Jadi kata ulama lain, mungkin Syekh Budali pengarang Kitabul Awam ni dia tak jumpa kot kitab Syarah Mukadimat. Mungkin dia tak sempat baca kot. Jadi sebab apa ulama-ulama lain baca ada. Syarih pun ada kitab tu, memang ada lah. Jadi mungkin pendapat Syekh Budali tu mungkin dia tak sempat kot. Mungkin kitab tu dia tak terlepas pandang lah kita kata. Kita tak boleh kutuk ulama ni. Maksudnya kita kata mungkin dia terlepas pandang terhadap kitab Syarah Mukadimat, akhirnya mengatakan tak jumpa pendapat Imam Sanusi yang mengatakan taklid tu sebenarnya cukup. Jadi selesailah tentang masalah taklid tak taklid ni. Kesimpulannya, ulama khilaf tentang akidah, perlu tahu dalil atau tidak. Jadi pendapat dalam Asy'ariyah mengatakan wajib mengetahui dalil secara syarak, maksudnya kalau tak tahu dalil berdosa. Betul ke? Ya, apa dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa wajib mengetahui dalil? Berlambat-lambat ayat Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak yanzuru ni melihat sambil memikirkan. Jadi apa tujuannya Allah Ta'ala suka kita tengok unta. Kaifa khuliqat, macam mana dia cipta unta, macam mana langit dia tinggikan, macam mana gunung dia pasak, macam mana bumi dia hamparkan. Afala yanzuruna ila sama kaifa banainaha. Apakah kamu tidak melihat kepada langit, maksudnya tidak memikirkan macam mana kami bina langit itu. Dan tentulah kami ni maha berkuasa, maha mengetahui, maha berkehendak. Kan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk-ufuk dan di dalam diri mereka sehingga menjadi jelas bagi mereka bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu hak, benar. Wa fi anfusihim afala tubsirun, di dalam diri kamu itu kamu tidak melihat ke kebesaran Allah. Banyak ayat-ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal bahawa Tuhan itu maha kuasa. Itulah dalil yang menunjukkan Tuhan itu wujud, Tuhan itu satu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mengetahui. So 600 ayat Quran tak cukup lagi dalil yang mengatakan wajib kita tahu. So Allah Ta'ala apa saja-saja je kata, afala taqilun, apakah kamu tak mau fikir, afala tatafakkarun, apakah kamu tak mau tafakur. Buta je macam tu je, tak ada makna. Itulah orang tak faham Quran masalah, tapi klaim ikut Quran hadis. Jadi jelas bahawa Al-Quran menyuruh kita mencari dalil-dalil supaya mengukuhkan akidah kita. Jadi kita elakkanlah diri iman kita diperselisihkan di kalangan ulama. So kita ikut pendapat yang muktamad, iaitu kita belajar dalil tentang akidah. Sehingga kan kalaulah kita akan dibakar hidup-hidup, kita akan dicincang-cincang, kita akan disalib, kita akan dibenam dalam air, dilemaskan, kita sedikit pun tidak akan berganjak akidah kita, kerana kita yakin bahawa apa yang kita pegang itu memang betul-betul perkara yang hak, perkara yang benar. Orang yang tak tahu dalil, tak ada pegangan ni, sebab tu dia kejap Sunni, kejap murtad, kejap Islam, dah boleh murtad, boleh masuk Islam balik, tu murtad balik. Tak ada pegangan, tak ada dalil yang kukuh, hujah yang kukuh nak mempertahankan dia punya akidah dia. Lepas tu kita ulama suruh kita belajar akidah. Belajar tengok fiqh pun cukup lah. Fiqh kan, contoh fiqh. Dia tengok orang tu tak kunut subuh, dia pun tak kunut subuh. Dia tiba-tiba dia dengar Ustaz Wahabi tu bagi hujah-hujah begini, begitu-begini. Oh, dia pun goyang, dia ikut yang tu pula. Lepas tu dia dengar pula Ustaz di sunnah bagi hujah, kuat juga, dia ikut ni pula. Lepas tu dia dengar hujah ni pula, dia ikut sana pula. Itulah. Orang tak ada pegangan, kejap ikut sana, kejap ikut sini. Kalau orang tu betul-betul ada pegangan, dalil dia kukuh, dia tak akan berganjak dengan apa yang dia pegang. Macam mana nak dapat tu? Kena belajarlah. Kita fiqh, kita tak perlu pun, tak wajib belajar dalil. Ni akidah. Akidah ni asas. Wajib belajar dalil. Itulah Asy'ariyah. Bukannya suka-suka je kita nak wajibkan belajar dalil. Kalau dah 600 ayat tu tak cukup lagi nak mengatakan wajib tahu dalil. Lepas tu lagi yang paling tak boleh terima tu, sahabat tak belajar dalil pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau sedap je kau tuduh sahabat-sahabat tu tak faham Quran. Habis sahabat baca Quran tentang ayat-ayat suruh fikir tu tak faham lah apa yang Allah suruh. Itu satu tuduhan terhadap sahabat yang tidak benar, yang batil. Dia orang suka-suka dia je faham, ikut faham dia je. Okey, kita kembali kepada soalan daripada Syekh Zainul Arifin. Nama pun Zainul Arifin Betul? Zainul Arifin Zainul Arifin Rahmat tu dia. Dahlah Zain itu perhiasan. Arifin, orang-orang yang arif, orang yang mengenal Allah, yang tinggi makrifatnya. Perhiasan orang-orang yang mengenal Tuhan. Rahmat pula tu Ibnu Rahmat, bapa dia. Rahmat maksudnya yang penuh kasih sayang. Masya Allah. Tanya soalan bukan main dahsyat lagi ni. Okey, Rabi'atul Adawiyah itu seorang wali Allah di kalangan wanita di zaman tabi'in. Maka apa makna doa dia? Dia kata di sini,
Ya Allah, sekiranya aku menyembahmu kerana takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Para wali. Ini maqam para wali, kedudukan para wali. Maknanya dia menyembah Allah bukan kerana dia takut dibakar dalam neraka. Dia menyembah Allah kerana betul-betul dia ini adalah hamba Allah. Sekiranya aku menyembahmu kerana mengharapkan syurga, campakkanlah aku dari syurga. Maksudnya jangan masuk ke dalam syurga. Maksudnya dia bukanlah menyembah Allah itu kerana inginkan syurga, tetapi dia inginkan pencipta syurga itu, iaitu Allah Ta'ala. Kemudian, namun sekiranya aku menyembahmu semata-mata demimu, memang aku menyembah engkau kerana engkau, maka janganlah engkau janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu, maksudnya keindahan zatmu lah, yang abadi kepadaku. Maknanya ini kita kata cinta sejati lah, cinta sejati. Jadi tak boleh ke kalau macam tu? Dia sebenarnya manusia ni, dia ada tahap. Dia ada tahapan-tahapan. Ketika Rabi'atul Adawiyah mengucapkan perkataan ini, mengucapkan doa ini, ketika dia dah sampai kepada kemuncaknya. Sampai kepada kemuncaknya. Pernah dengar tak kata-kata orang bercinta? Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga. Lautan api sanggup ku renangi. Apa lagi? Betul. Orang bercinta kan? Lautan api sanggup ku renangi. Betul. Ku korbankan jiwa dan raga. Aku serahkan nyawamu untukmu. Kemuncak tengah bercinta tu. Cuba tengok, suruh dia ambil api, letak kat jari kan ni, sanggup tak? Kan? Itu luahan-luahan hati bila sampai tahap kemuncak kerinduan dia kepada yang dia cintai. Begitulah keluar perkataan-perkataan sebegitu. Kan? Bila orang bercinta, mungkin tak tahulah Zainul mungkin pernah bercinta kot. Tak tahulah Fras bercinta ke atau tengah bercinta ke, tak pernah bercinta, wallahualam lah. Cuba tanya orang yang pernah bercinta kan. Masa ketika bercinta, ketika kemuncak cinta tu sanggup berkorban apa saja kan. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdoa. Betul? Lirik tu Ustaz. Itu luahan-luahan orang yang dalam mabuk dalam percintaan. Di sini kan dia mabuk dalam percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab, tak payah kitab tinggi-tinggi lah, kitab penawar bagi hati, antara kitab-kitab basic bagi tasawuf. Dia kata manusia ni ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat pertama maknanya dia melaksanakan perintah Allah, menyembah Allah semata-mata inginkan janji-janji Allah di dunia. Dia semayang duha nak kaya, dia baca waqiah takut miskin, dia baca yasin supaya dapat harta banyak, baca ayat 1000 dinar supaya kaya, dia baca doa tu supaya tak sakit. Betul? Itu memang semua orang bermula begitu. Mana ada orang lahir terus jadi wali? Adalah, kalau Allah Ta'ala nak buat tu boleh je. Tapi sedikit, sangat sedikit. Kebanyakan orang lahir-lahir sahaja macam biasalah. Maknanya bila disuruh beribadah, lepas tu bila dia tahu kalau dia buat ibadah dapat pahala tu, pahala ni, ampun dosa tu, ampun dosa ni. Kalau dia tak buat ibadah, dia kena masuk neraka. Takutlah dia. Mestilah dia buat ibadah kerana nak syurga dan takut masuk neraka kalau dia tak semayang. Itu tahapan pertama. Semua orang akan lalui. Rabi'atul Adawiyah pun sama. Dia pun lalui juga tahapan itu. Kemudian meningkat kepada satu tahapan lagi, dia buat sesuatu untuk akhirat. Untuk akhirat. Tak dapat, katakanlah dia dah buat semua amalan-amalan di dunia, tapi tak nampak pun hasil. Aku sembahyang duha bagai nak rak, aku baca waqiah tiap-tiap malam, aku baca ayat 1000 dinar 1000 kali tiap hari, tak kaya-kaya pun. Akhirnya disebabkan diteruskan lagi, tak apalah aku buat ni semata-mata kerana mungkin Allah Ta'ala simpankan ganjaran itu di akhirat nanti. Akhirnya dia pun naik bertahap kedua, dia teruskan juga buat amalan dia untuk dapatkan syurga. Dan dia teruskan semayang dia, kalau dia tinggal dia takut masuk neraka. Terus lagi dan terus lagi, akhirnya Allah campakkan kecintaan dalam hati dia. Bila dia istiqamah, berterusan, terus buat dan terus buat, mengharapkan syurga lah kononnya awal-awal, maka barulah Allah campakkan kecintaan, barulah dapat cinta yang sebenar. Macam orang kan bercinta kan, tengok awek tu lawa,
cantik, akhirnya dia kahwin dengan perempuan tu sebab cantik, kan? Tapi rupa-rupanya perangai masya-Allah. Akhirnya dia akan tinggalkan, akan bergaduh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya perempuan tu dah lah cantik, tapi dia punya kecantikan dia tu bukan saja cantik rupanya, perangai pun elok, akhlak baik, rajin, soleha. Akhirnya tiba-tiba satu hari perempuan yang cantik itu muka dia kena asid. Dah tak cantik, accident, terpeleot sini sana. Tapi disebabkan akhlaknya yang baik, ilmu, akhirnya tetap juga dia cinta kepada perempuan tersebut. Sebab apa? Sebab dah dapat kecintaan itu. Bukan tengok zahir saja. Bukannya syok kat perempuan tu kerana cantik saja. Sama juga perempuan tengok lelaki, dia cintakan lelaki tu sebab banyak duit misalnya. Perempuan, lelaki ni banyak duit suka. Tapi lelaki tu layan dia dengan baik, lelaki tu akhlak baik. Akhirnya perempuan lelaki tu bankrupt, tak ada duit. Dia tetap juga bersama dengan lelaki tu sebab apa? Dia tahu sifat sebenar lelaki tu baik, akhlak baik, sayang dia walaupun dah bankrupt, tak kisahlah, tak penting, yang penting aku dah dapat lah cinta lelaki tu. Macam itulah, biasalah. Peringkat awal semua orang macam tu. Peringkat awal semua orang buat sesuatu kerana nakkan sesuatu kepentingan untuk diri dia. Tetapi di sini dalam bab kita beribadah kepada Allah, kalau kita berterusan beribadah kepada Allah, kita cuba untuk ikhlas kerana Allah, walaupun mula-mulanya kita nakkan pahala dunia, pahala akhirat, masuk syurga, takut neraka, akhirnya Allah akan campakkan kecintaan dia dalam hati kita, barulah kita akan rasa itu, maka kita dah tak mau dah syurga. Bukan tak mau langsung, maksudnya kita nak dia lebih daripada nak syurga. Kita nakkan Allah itu lebih daripada kita nakkan syurga. Wallahu a'lam. Boleh Syekh Zainul Arifin. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Nanti kita akan sambung pada ni, iaitu muqaddimah lah. Masuk kepada muka surat 24, iaitu bab muqaddimah kitab Fiqhul Awam. Minggu depan minggu depan lah kitab kecil tu. Minggu seterusnya fiqh, dan seterusnya lagi baru sambung Fiqhul Awam balik. Kalau bersimbang dengan orang Islam yang macam-macam teori ketuhanan, kita dengar aja lah, tak payahlah berdebat. Maksud saya Islam sekular yang katanya berguru dengan Ibn Rushdi itu. Okey, apa ni? Dia tengok kepada orang juga. Kalau kita punya akidah kita sudah kukuh, akidah kita sudah mantap, sudah kukuh, kita sembang dengan siapa pun kita dengar je dia cakap, kita dah boleh nilai dah. Kita boleh tahu dia ni kat mana kesilapan dia, kat mana kekurangan dia. Tapi kalau kita sendiri pun tak mantap lagi, kita pun tunggang langgang, terhoyong hayang, kita pun ragu-ragu, sekejap lagi bila dia sembang kita dengar, alamak, macam best je dia cakap, macam betul je dia cakap, hujah dia macam kuat je, itu masalah. Bukan tak boleh, secara mutlaknya bukan tak boleh kita nak bersembang dengan orang cerita bab ketuhanan. Tengok diri kita. Kalau kita betul-betul sudah mantap, maka tak kisah kita dengar pun, kita tak kesian. Kalau kita tengok dia salah, kita tegur lah. Tak betul, bukan macam tu, macam ni sebenarnya. Tapi dengan syarat kita betul-betul mantap lah. Jadi kalau kita belum betul-betul, kita pun tak mantap lagi, kita pun goyang lagi, jangan. Itu jangan. Nanti kita pun ragu-ragu. Dia boleh menimbulkan keraguan kita pula. Kita dah lah tak mantap, sekejap lagi dia cerita pula, dia pula cerita bagus, hebat dengan dalil apa semua, kita pun goyang. Akhirnya kita pun terpengaruh dengan dia. Sudah, jangan. So, bukan nak kata secara mutlak tak boleh. Tengok dulu. Kalau dah kukuh mantap, tak kisah. Bahkan kita boleh betulkan orang yang silap. Dan kalau timbul sampai tahap nak bergaduh, berdebat, kita tinggalkan lah. Dia jangan sampai berdebat, bergaduh, tak bagus. Nabi melarang kita berdebat. Jadi
Kita kecakap, kalau dia tak mau dengar, tak apa. Ya. Tapi kalau kita masih belum mantap, janganlah kita duk berdebat ataupun dengar orang-orang sembang, orang macam-macam pendapat sekarang ni kan. Liberal lah, apa ni, sekular lah, Mujassimah lah, Wahabiyah lah, macam-macam sekarang ni. Jadi kita kukuhkan dulu, lepas tu tak ada masalah. Kita jumpa siapa pun kita dah ada pegangan yang kukuh. Boleh tak payah menghukum dia, tak perlu. Kita tak perlu hukum dia lah, ya, kerana yang menghukum ni adalah mufti ataupun qadi. Kita jaga hubungan baik, jaga akhlak kita. Kita bertemu dengan, walaupun kita berlainan akidah, berlainan fahaman dengan orang lain, Wahabi sekalipun atau sekular liberal sekalipun, akhlak kita jaga. Kita jaga akhlak kita. Bab akhlak lain. Mana kita walaupun bercanggah akidah kita dengan dia, tak kira Wahabi sekalipun, liberal ke Syiah, tapi akhlak kita jaga. Kita tunjukkan akhlak yang mulia kepada dia. Kita jangan nak hukum dia, kata dia sesat, dia kafir, dia tak betul. Kita senyum je, kita tak apa, kamu dengan pemahaman kamu, saya ada pemahaman saya. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita jangan kutuk dia, kau ni sesat, kau ni jahil, kau ni bid'ah. Jangan. Jangan. Cukup Ustaz tu Haji Nazri dah bagi syarah tu, cukup. Jadi setakat itu dulu, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.